Gambar ni kita nak menceritakan tentang satu tempat yang sangat mulia, yang Allah sangat muliakan, iaitu yang beri nama Madinah Al-Munawwarah. Dan dekat Madinah ni ada satu tempat yang sangat, yang ganjaran dia sangat besar kalau kita pergi ke situ, iaitu dikenali sebagai Masjid Nabawi. Okey, sebelum tu saya nak tanya, apa tuan dah pernah pergi ke? Saya mau plan insyaAllah tahun ni. InsyaAllah ya. Okey, dan sebelum tu kita tahu kan, kalau kita dapat sebab Masjid Nabawi ni ada banyak kelebihan dan ganjaran yang Allah telah kurniakan. Antaranya sebab Nabi Muhammad SAW dia pernah bersabda, solatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Maksudnya dia kata pahala solat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, 1000 kali ganda lebih baik daripada solat dekat tempat lain, melainkan Masjidil Haram. Sebab Masjidil Haram dia 100,000 kali ganda lebih baik. Okey, dan dekat Masjid Nabawi ni juga, dalam Masjid Nabawi tu dia ada beberapa tempat yang special lah kata kan. Antaranya adalah Raudah. Raudah ni maksud dia taman syurga. Dan dekat Raudah ni kelebihan dia juga merupakan tempat yang dimakbulkan doa. Dan kedudukan Raudah ni adalah daripada mimbar Nabi hinggalah ke makam Rasulullah, ataupun sebenarnya makam Rasulullah tu asalnya adalah rumah Rasulullah sendiri. Okey, dan Raudah ni kan dia dalam masjid kan. Jadi nak membezakan Raudah ni dengan kawasan masjid lain adalah dia punya kapet. Kalau zaman dulu kawasan Raudah ni kapet dia warna putih ataupun hijau. Tapi kawasan lain tu warna dia merah. Tapi untuk zaman sekarang ni dah sama kapet dia, cuma beza dia warna dia lain sikit je, lari sedikit. Warna hijau juga. Maksudnya kapet lain pun hijau juga. Ia pun hijau tapi lari dia sikit lah. Jadi kita kenal dia melalui tengok mimbar Nabi dan makam Rasulullah. Dan waktu yang boleh masuk Raudah ni ada waktu khusus dia sebab ramai kan. Tapi untuk jemaah lelaki waktu dia sepanjang masa boleh masuk. Tetapi untuk jemaah perempuan dia ada waktu khas dia, iaitu kalau hari Jumaat daripada pukul 7 hingga pukul 10 untuk sebelah pagi, dan kalau hari biasa daripada pukul 7 hingga sebelah pagi 7 hingga 11. Tapi kalau sebelah petang tu pukul 1.30 sampai pukul 3. Dan memang kalau jemaah wanita tu susah sikit lah nak masuk sini. Dia memang kena tunggu beratur. Tapi sekiranya kita dapat solat dekat kawasan ni, memang beribadah dalam ni memang kita dapat rasa satu kebahagiaan, tenang kan, sebab yelah kita dah masuk ke dalam kawasan taman syurga kan. Dan selain tu dekat dalam Masjid Nabawi juga ada makam Rasulullah. Kalau kita pergi nanti insyaAllah kita nampak satu kubah hijau tu. Ke dalam kubah hijau itu yang terletaknya makam Rasulullah. Okey, seperti Makam Nabi Muhammad tu kat mana kalau ada di atas? Dari atas. Kalau di atas makam Kalau kita tengok daripada atas kat kubah hijau ni, dalam kubah hijau ni. Kawasan kubah ni. Dan nak lebih detail kita boleh ke sini ajak. Ni. Ni lah makam Rasulullah. Kita masuk kan, sebenarnya kita masuk je Masjid Nabawi, tempat pertama kita kena pergi dan kita kena ziarah Rasulullah dulu. Makam Rasulullah adalah sebab makam Rasulullah sebenarnya tempat tu adalah rumah Sayyidina Aisyah. Okey, ini adalah makam Rasulullah SAW, dan sebelahnya adalah makam Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan kedudukan makam tu contoh tiga orang, tapi Rasulullah dia berada di hadapan sekali, menghadap kiblat. Sayyidina Abu Bakar belakang sedikit, kepala Sayyidina Abu Bakar berada di paras bahu Rasulullah, dan Sayyidina Umar kepala dia berada di paras bahu Sayyidina Abu Bakar. Itu untuk kedudukan dia. Dan siapa, seperti yang ada hadis ni kata, siapa yang datang menziarahiku, wajiblah baginya syafaatku. Jadi satu benda yang perlu bila kita sampai ke Madinah ni, benda pertama kita perlu buat adalah kita melawat Rasulullah SAW sendiri. Raudah sana sikit. Raudah belah sana tu. Ini sebelah kubah hijau tu. Sebelah kubah hijau ni? Ya, itulah Raudah. Ya. Okey, baiklah. Dekat pameran ni juga terdapat replika menggambarkan tentang peperangan Uhud.
Iaitu peperangan Uhud ni berlaku di kawasan Bukit Uhud, di kaki gunung Bukit Uhud, bukan di atas bukit tapi di bawah bukit. Okey, perang Uhud ni terjadi pada ada pendapat mengatakan terjadi pada 7 Syawal, ada pendapat mengatakan terjadi pada 15 Syawal, iaitu pada tahun ketiga Hijrah. Perang Uhud ni adalah pertempuran antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Quraisy, yang mana puncanya adalah sebab kaum musyrikin Quraisy ni dia nak balas dendam atas kekalahan dia waktu perang Badar sebelum ni. Dia nak balas dendam dekat kaum muslimin kan. Dan dia berazam untuk membunuh Rasulullah SAW. Dan untuk perang Uhud ni, kaum muslimin yang sertainya adalah asalnya seramai 1,000, tetapi dalam 1,000 tu ada seorang munafik, iaitu Abdullah bin Ubay. Dan munafik ni serta pengikutnya seramai 300 orang telah depa undur diri daripada peperangan last minute. Jadi yang sertai peperangan ni tentera muslimin hanyalah seramai 700 orang yang diketuai oleh Rasulullah SAW. Dan kaum musyrikin waktu tu seramai 3,000 orang yang diketuai oleh Khalid Al-Walid. Okey, perang Uhud. Dan punca kekalahan, sebenarnya perang Uhud ni ada 2 sesi. Sesi pertama, kaum umat Islam menang, kaum muslimin menang. Tetapi sesi kedua, kaum muslimin kalah. Sebab punca kekalahannya adalah sebab waktu perang tu Rasulullah SAW telah membahagikan tugas. Ada seramai 50 orang ahli pemanah Rasulullah telah letakkan di atas Jabal Rumah. Itu di kawasan kaki bukit Uhud ni lah. Rasulullah telah letakkan seramai 50 tentera yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Dan punca kalah tu sebab waktu tu boleh dikatakan tentera pemanah ni mereka kan dah menang. Jadi bila waktu menang tu mereka fikir macam dah selamat, dah safe. Jadi mereka pun tentera pemanah ni, pasukan tentera pemanah ni nampaklah dekat kawasan bawah bukit rumah tu ada harta rampasan perang. Jadi mereka, sedangkan Rasulullah SAW telah berpesan, walau apa pun jadi, jangan sesekali turun daripada bukit rumah tu. Tapi mereka ingkar dan mungkin mereka lupa. Jadi mereka ingkar dan mereka turun untuk mengambil harta rampasan perang tu lah. Yang tinggal dekat atas bukit ni hanyalah ketua komandan dia, iaitu Abdullah bin Jubair dan 6 orang ahli yang lain, hanya mereka. Lepas tu bila mereka yang lain semua dah turun, kaum musyrikin Quraisy ni, ketua dia itu Khalid bin Walid ni, dia nampak yang perang ni macam ada peluang, satu peluang yang hebat lah. Jadi dia pun pusing kawasan ni, ikut laluan belakang, dia pusing kat laluan taman ni, pusing dan serang pasukan pemanah ni melalui belakang. Lepas tu dekat situlah tercetusnya peperangan kembali. Dan kesemua tentera muslimin, kesemua tentera yang berada di atas bukit rumah ni, tentera pemanah, telah syahid pada waktu tu. Dan sebenarnya sebenarnya kita ni tidak, tentera muslimin tidak diisytiharkan kalah, sebab maksudnya sebenarnya tentera musyrikin tidak diisytiharkan menang sebab tujuan mereka adalah untuk membunuh Rasulullah SAW. Tetapi waktu perang ni mereka tak dapat nak bunuh. Jadi maksudnya mereka pun tak menang lah sebab dia tak dapat nak bunuh kan. Dan kita diisytiharkan kalah sebab waktu tu tentera muslimin ni, tentera muslimin kan, tentera kita ni, tentera Islam ni lebih ramai yang syahid, lebih ramai yang terbunuh daripada kaum musyrikin. Sebab tu kita diisytiharkan kalah. Okey, baiklah. Lepas tu dan peristiwa perang Uhud ni juga merupakan peristiwa yang paling sedih buat Rasulullah SAW. Yang paling sedih, yang paling menyayat hati, sebab dekat peristiwa ni banyak sahabat yang Rasulullah sayang, ahli keluarga Rasulullah sayang telah syahid pada peperangan ini. Antaranya adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, iaitu bapa saudara Rasulullah, yang mana beliau telah syahid dalam keadaan yang menyayat hati lah, iaitu dadah dibelah, keadaan dada yang dibelah. Lepas tu Mus'ab bin Umair yang mana tangannya telah dipotong, dan yang lain. Dan setelah daripada tu
pengajaran yang boleh kita ambil daripada perang Uhud ni adalah kita bila kita dah dapat arahan ataupun perintah daripada pemimpin, kita kenalah laksanakan sebaik mungkin. Okey, baiklah.